ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على رسوله الكريم المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, para pelajar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam, dan seterusnya kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat menyambung kembali kuliah kita Tafsir Nurul Ihsan dan Jauharul Mawhub. Dan insya-Allah kita sambung pada ayat yang seterusnya, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, qulubun yauma izin wajifah. Dia kata bermula segala hati makhluk hari itu akan takut sekalian gemetar. Baik, ayat yang sebelum daripada ni Allah diceritakan tentang kedatangan hari kiamat. Maka pada hari itu kata Allah, qulubun yauma izin wajifah. Maka pada hari itu hati, mana hati manusia tu dia akan rasa takut. Wala seberani mana pun manusia waktu dia hidup atas dunia ni, bila datangnya hari kiamat, maka pada hari itu dia tidak lagi akan rasa berani. Kerana hari kiamat ni hari yang begitu hebat. Kalau ayat-ayat yang sebelum daripada ni, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita bagaimana bila datangnya hari kiamat, yaumatal jufur rajifah, hari yang kata Allah dia akan berlaku gerak gempa, sebagai gerak gempa yang begitu besar, sehinggalah perempuan yang membusung, yang membusung. Mana ni salah tu ke salah ayat ni? Ke betul dah? Surah lain tau. Kata dah. Atuk asa pelik. Baik. Kita dalam surah An-Naba. Tadi baca surah An-Nazi'at sebenarnya. Aku rasa macam ada benda tak kena je. Baik, sambungan daripada surah An-Naba. Surah An-Naba, surah apa? Kuat sikit. 251. Baik, ayat yang kedua 51. Ini sambungan ayat dia, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatatuna afwaja. Maka datang kamu daripada kubur itu sebagai berjalan kepada tempat wakaf berpuak-puak. Dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada ayat yang lepas Allah dia cerita tentang bangkitnya manusia ni daripada kubur.
bangkit daripada kubur setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama telah dijelaskan pada ayat yang lepas, iaitu sangkakala bagi kedatangannya pada hari kiamat. Lalu bila ditiup pada sangkakala yang kedua itu, fatatuna afwaja, maka datanglah kamu daripada kubur itu, berjalan kepada tempat mewakaf, yakni tempat berhenti itu, dia berpuak-puak. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ada 10 puak, maka setengah daripada mereka rupanya akan kera. Mereka itu ahli yang berbuat fitnah. Maka kata Nabi, daripada 10 puak tu, yang pertama-tama yakni puak yang suka memfitnah, iaitu mereka yang dibangkitkan dengan wajah ataupun rupa yang seperti kera. Dan setengahnya daripada rupa babi, iaitulah mereka yang ahli cukai. Ahli cukai ni dia haram dalam Islam. La yadkhulun al-jannah, kata Nabi, sahibul maqsin, ini orang yang kutip cukai. Dan harta yang haram, dan orang yang memungut daripada harta-harta yang haram. Dan dia kata setengah berjalan kepada mahsyar, dia kata tertongging kepala ke bawah, kaki ke atas, iaitulah mereka yang ahli yang makan riba. La ta'kuluna riba, itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nanti kita bincang satu-satu tentang riba. Sebab dalam kitab tu dia ada bincang tentang perkara-perkara itu. Baik. Dan dia kata setengahnya buta mereka itu, yang zalim pada hukum, dan setengah buta tuli, tiada akal mereka itu. Dia kata setengah daripada mereka yang bangkit, iaitu bangkit dalam keadaan buta. Kenapa? Kerana zalim pada hukum. Zalim pada hukum ni maknanya dia tidak berhukum dengan secara adil, tidak hukum dengan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukuman yang diturunkan oleh Allah, maka sesungguhnya mereka telah orang yang zalim. Zalim dalam Islam ni dia meletakkan satu benda kena pada tempat, itu zalim. Jadi zalim ni dia bukan setakat bila kita sebut zalim, kita nak letak kerajaan tak berhukum dengan hukum Allah je zalim. Kita sendiri yang tidak menghukum. Sebab tu kita orang yang zalim pada diri sendiri, yang Nabi sebut yang pertama, wali nafsika alaikal haq. Pada diri kita ni ada hak. Ada hak yang mesti kita sempurnakan. Hak kita, hak jasad kita dan sebagainya yang mesti kita sempurnakan. Kalau kita tidak sempurnakan nafsu kita, diri kita, maka kita juga zalim. Orang tak nak mengerjakan sembahyang, orang yang tidak solat, orang yang tidak taat kepada Allah, ini adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian wali ahlika alaikal haqq, pada ahli kamu, pada keluarga. Keluarga jangan kita zalim pula pada keluarga. Bila zalim pada keluarga ni? Bila kita tidak mentadbir keluarga ni dengan hukum Allah, maka itulah golongan orang-orang yang zalim. Zalim wali ahlika. Apatah lagi apabila mereka ni adalah golongan-golongan kerajaan, maka dia tak boleh zalim. Tidak boleh zalim. Jadi macam mana nak adil? Nak adil ni tak ada cara lain dah, kecuali kita menghukum manusia dengan hukum Allah. Sebab Allah ni wahwal ahkamul hakimi, dia seadil-adil hakim di dalam memberikan hukuman. Maka itulah satu hukuman yang paling adil. Batu Quran ni dipanggil sebagai al-mizan. Selain daripada Al-Quran panggil Al-Furqan, dia panggil juga Al-Mizan, neraca pertimbangan. Kita nak buat sesuatu tu supaya adil. Bila dah adil tu,
maka kita kena mengambil Al-Quran, sebab Al-Quran itu sebagai mizan pertimbangan. Dalam Islam maksud adil tu letak satu benda kena pada tempat, bukannya bagi semua sama dimasukkan sebagai adil. Dia tak gitu. Kalau ada isteri dua, seorang gemuk, seorang kurus, takkan nak beli baju saiz XL belaka. Yang pertama, isteri pertama tu berat 180 kilo. Ambil contoh. Soal 180 kilo. Isteri kedua umur 18. Berat 42 kilo. Takkan bila hari raya kita beli saiz XL belaka. Apa sebab nak adil kan? Adil dia tak gitu, itu bodoh, tak panggil adil, itu orang panggil tolol pula. Bila adil ni letak satu benda kena pada tempat. Berarti yang saya cadang pada kerajaan antaranya kereta, kelajuan, hak kelajuan kereta di lebuh raya. Itu yang saya cadang. Sepatutnya hak kelajuan kereta ni dikajilah. Bukan semua kereta mesti 110. Semua kancil pun 110, Ferrari pun 110 juga. Buat beli Ferrari mendatang apa lari 110-nya. Mestilah hak kelajuan tu mengikut sisi kereta. Bukan kiasan dia berjalan je 110. Itu jadi tak adil lah. Tak adil pada kereta-kereta yang besar. Kereta kecil apa semua tu bolehlah 110. Ni habis semua pakat kena tembok belaka. AES kena belaka. Kereta besar pun kena, kereta kecil pun kena. Sebab lari lebih daripada 110. Itu dalam Islam tak boleh. Sebab tu GST ni dia haram. Haram dalam Islam sebab GST ni cukai yang dikenakan pada semua orang yang membeli. Orang yang membeli maka semua kena. Jadi orang miskin pun kena GST, orang kaya pun kena GST juga. Jadi di situ kezaliman yang berlakunya. Sebab kalau dalam Islam zakat contohnya di antara modul lah yang kita lihat adil zakat. Zakat ni bila cukup haul cukup hisab. Cukup haul cukup hisab. Yang dikenakan hanya kepada orang yang ada harta. Harta yang disimpan cukup setahun dan cukup hisab, cukup pula bilangan. Itu baru dinamakan sebagai orang yang layak untuk mengeluarkan zakat. Manakala orang-orang yang miskin dan sebagainya, dia tak kena zakat. Faham? Itu baru adil. Maka bila seorang tu dia berlaku zalim, zalim kepada orang lain, maka dibangkitkan mereka dalam keadaan buta tuli, tiada akal mereka itu, yang sangat mengajaib dengan amalnya mereka itu. Dan setengah pula dia kata yang terhulur lidah atas dada dan keluar nanah daripada mulut, maka mereka itu adalah ulama yang menyalahi perkataan akan perbuatan mereka. Baik, dia kata tadi yang bangkit dari keadaan buta orang yang zalim. Kemudian setengah pada mereka yang tuli, peka, iaitu mereka yang mengajaibkan dengan amal. Makna dia rasa bahawa amalan yang dia buat tu cukup hebat. Lepas tu orang yang dapat bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang dalam keadaan dia beramal lalu dia tidak mensyirikkan Allah dalam amalan mereka. Sebab syirik ni dia ada dua, syirik jali dan syirik apa? Syirik khafi. Jadi di antara satu syiriknya ialah orang yang beribadat dalam keadaan dia riak. Riak ni maknanya dia buat ibadat yang tujuan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ujub ni orang yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbangga-bangga kepada manusia dengan amalan yang dilakukan. Ini yang Allah Taala kata bangkit dari keadaan tuli. Kemudian orang yang terjelir lidah dia, yakni ulama-ulama yang menyalahi akan syariat, ulama-ulama yang menyeleweng,
ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ya. Allah bagi tahulah, mereka ni seumpama umpama apa? Anjing, seumpama anjing. Allah Taala beritahu dalam Quran. Sama ada kamu beri ataupun kamu tidak beri, mereka tetap akan menjelirkan lidah. Ini yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Sifat terjelir ni, terjelir semacam, dah banyak pun jelir juga. Gitulah anjing, dah makan pun jelir juga. Tak bagi sementara lagi jelirnya. Orang jahil pun jelir juga. Dia ulama, ada ilmu, terjelir juga. Begitulah sifat yang sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ni terjelir lidah. Dan setengah yang terpotong segala tangan dan kaki, maka mereka itu yang menyakiti jiran. Ini sebab tu dalam satu hadis Nabi tanya pada sahabat, kamu tahu tak siapa golongan yang muflis, golongan bankrupt? Lalu sahabat kata iaitu golongan yang la dirham wala mata. Golongan ni golongan yang tak ada duit, tak ada piti, wala mata, dan juga tidak ada harta. Lalu Nabi kata, dah, orang yang muflis ni orang yang mati dalam keadaan dia bawa bisolatin, bisiyamin, bizakatin. Dia bawa apa? Dia bawa sembahyang dia. Mayang dah. Mayang atas muka bumi. Bisolatin, bizakatin, dan dia juga bayar juga zakat. Bisiyamin, dan dia bawa juga puasa dia bawa belakang puasa dia. Tapi dalam keadaan yang sama dia menzalimi orang lain. Dia zalim, dia ambil hak orang dengan tanpa hak. Satu. Kemudian dia menyakiti orang, dia menzalimi orang. Ada dalam hadis tu Nabi kata apa? Orang yang mati dalam keadaan dia mengambil hak orang lain, ambil hak orang lain. Lalu kata Nabi, faqad aujaballahu lahun nar, maka wajib bagi Allah mencampakkan ia ke dalam neraka, wa harama alaihi jannah, lalu diharamkan kepada dia syurga. Lalu sahabat Nabi tanya, macam mana kalau dia ambil benda tu sikit dia tak ambil banyak pun, ambil sikit hak orang. Nabi kata, na'am wa in qadiban min arak. Maka Nabi kata dia tetap diazab dalam neraka, wa in qadiban min arak, walaupun dia hanya mengambil sebatang daripada kayu arak. Apa dia menzalimi hak orang lain, walaupun dalam keadaan dia sembahyang. Ada orang sembahyang Nabi sebut apa? Fawailul lil musallin. Orang sembahyang yang lalai duduk mana? Neraka we. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang tak cakna, mengherdik, menyakiti anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang sembahyang tapi dia menahan tangan dia daripada memberi makan orang-orang miskin. Ini walaupun dia sembahyang, dia mati tu bawa dah sembahyang tu, bawa dah zakat dia, bawa dah kebaikan, tapi pada waktu yang sama dia tahan harta dia daripada apa? Daripada beri makan orang miskin. Kemudian dia tidak mengendahkan, dia mengherdik, menyakiti hati anak-anak yatim. Lepas tu dia lalai di dalam ibadah sembahyang dia. Itu di antara yang Nabi sebut golongan-golongan yang rugi di hari akhirat. Itu di antara dia kata yang menyakiti, yang menyakiti jiran. Dalam hadis Arba'in ada sebut jiran ni menyakiti jiran, sama ada menyakiti jiran dengan lidahnya ataupun menyakiti jiran dengan tangannya. Menyakiti jiran dengan lidah, fitnah, kata, maki, hina. Dengan tangan, berbagai-bagai perbuatan yang menzalimi akan jiran. Ini yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedemikian. Dan dia kata setengah disulir di atas pokok tamar daripada neraka, maka mereka itu yang bawa fitnah kepada sultan, bawa fitnah kepada sultan.
Batu prinsip kita. Prinsip kita ni tuan-tuan. Kita tuan-tuan. Sebelum masuk dewan Peguam Jadi dah pesan dah buat taklimah. Kita kena faham bahawa kita kena cakap benda yang benar. Benda yang benar tu kita kena kata benar. Walaupun yang buat tu orang zalim. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jangan sampai kebencian kamu pada satu kaum kamu melakukan kezaliman. Jangan sebab kita benci dia, benda hak benar dia buat pun kita kata tak betul juga. Itu zalim. Faham? Zalim. Ni taklimat yang kita lah bagi pihak PAS kita terima dan kita ikut benda tu. Kita tak nak serang semacam benda-benda yang kita tidak pasti, itu tak boleh, itu jadi zalim. Kita nak tuduh satu benda yang tidak pasti, itu dia jadi zalim kepada kita. Itu kena jaga sikit. Kerana itu adalah fitnah. Tapi menegur sultan ni afdalul jihad, kata Nabi, seabdal jihad, iaitu kamu menyatakan kalimatul haq, benda yang hak, benda yang benar, fi sultanin jaid, di hadapan pemimpin-pemimpin yang zalim. Wajib atas kita. Mar'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Itu kewajipan. Dia kamu lihat munkar, cegah dengan tangan. Tangan ni mana? Kuasa. Kuasa apa yang kita miliki untuk kita cegah? Kita cegahlah. Cegah. Apa kita mampu dengan harta untuk buat kerja mencegah kemungkaran, bagi harta, kuasa yang ada pada kita. Kita mampu dengan tenaga, bagi tenaga kita untuk kita buat kerja-kerja mencegah kemungkaran. Mengundi, mampu dengan mengundi, wajiblah atas kita tu mengundi dengan tujuan untuk mencegah kemungkaran. Kalau dah tak mampu, kata Nabi, fa illam yastati' fa bi lisani, baru maka kita mesti dengan mulut. Dengan mulut kita. Dengan mulut yang mana kita bercakap, kita tegur. Kita tegur. Kita nak cegah kemungkaran. Dengan kuasa, kita tak ada kuasa. Nak buat macam mana? Kan? Nak buat macam mana? Dalam keadaan MH370 hilang, dia buat pula konsert festival Asia of Music. Mati berapa orang? 6 orang mati, budak Melayu. Dan keadaan tak jumpa lagi. Yang di Kuantan, alhamdulillah, dibatalkan. Walaupun dia tak sebut nama kita, tak apa, kita pun bukan gila ke nama tu. Tapi kita awal-awal lagi dah beri amaran, kita akan buat demonstrasi besar-besaran. Surat kita hantar, bantahan, kita tak setuju. Diadakan pula di Kuantan. Ini berapa bulan ni dekat Pak Mahat ada juga, tapi saya tak pasti sangat. Cuma adalah gambar-gambar 4 orang artis yang tidak bertudung buat kat Pak Mahat. Pak Mahat, tuan-tuan, Pak Mahat ni orang kampung hak tolo-tolo gitu je. Kat Pak Mahat ni habis jahanam. Orang katanya lumpuh. Nah pula rumah bangsa Pak Mahat tu lagi dah pula. Rumah bangsa Pak Mahat ni miskin papa kedana, tuan-tuan. Bulan-bulan beribu-ribu habis situ hantar sumbangan. Bagi Pak Mahat. Beri Pak Mahat mesti beri orang miskin mereka. Ambil nak. Dapat tengok artis. Ada. Kalau tak tegur, kalau tak tegur dia makin teruk. Makin teruk. Dan sebab tu Islam suruh kita tegur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah, kata Allah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ukhrijat, yang dikeluarkan oleh Allah di tengah manusia untuk mengajak manusia itu kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa dia? Umat Islam lah. Yang sebaik-baik umat. Sebab bila orang ni berpegang sungguh dengan ajaran Islam, maka dia adalah sebaik-baik umat. Orang nak cari kelemahan dia tak ada. Kalau orang ni berpegang
sungguh dengan ajaran Islam. Semua orang akan mengakui kebaikan-kebaikan dia. Jadi dialah yang sebaik-baiknya, sebaik umat. Apa orang yang beriman, yang beramal soleh? UMNO tak layak sikit abuklah. Dan setengah terlebih sangat busuk daripada bangkai, maka mereka itu yang menegah hak Allah daripada zakat harta. Orang yang busuk yang menegah hak Allah daripada zakat harta, mana harta dia ditahan daripada dia daripada mengeluarkan zakat, dan setengah dipakai kain selimut, liputi badannya daripada qatran, yakni minyak hitam. Maka mereka itu yang takabur, sombong, bermegah-megah, yang bermegah-megah. Baik. Jadi orang yang sombong, bermegah-megah, orang ni akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Diselimuti badan dia. Dengan apa? Dengan minyak hitam. Dia ada satu hadis lain yang disebut dengan tujuan untuk membakar ia dengan api neraka. Ini tuan-tuan. Siapa dia? Sombong, angkuh. Sombong ni al-kibriya ridai, kata Allah. Sombong itu adalah pakaianku. Ridak ni selendang. Maknanya manusia tak layak nak pakai pakaian sombong. Takabur ridai, kata Allah, itu adalah selendangku. Wal azamatu izari, dan membesarkan diri itu adalah kainku. Faman naza'ani wahida minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Barang siapa yang mencabut salah satu di antara keduanya, aku campak dia dalam neraka jahanam wala ubali, dan aku tak peduli siapa pun dia. Itu kata Allah. Bab sombong, takabur, manusia nak takabur tak boleh. Nak takabur apa? Apa yang dia boleh buat? Tak? Nyawa dia pun Allah Ta'ala bagi. Dia hidup atas muka bumi ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa lagi? Dia nak buat makanan, tak boleh. Sebiji beras pun tak boleh nak buat. Semua Allah Ta'ala yang buat. Air setitik pun tak ada manusia boleh buat air. Buat air kopi boleh lah. Nak jadikan air, macam mana nak jadikan air? Tak boleh. Setitik pun tak boleh. Lepas tu manusia nak takabur apa? Ini takabur. Hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dianggap lekeh. Dianggap yang dia buat tu lebih besar lagi. Lebih besar lagi daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat. Tak? Itu UMNO ni dia kata kita kepentingan. Bila cakap begini, dia kata kita berkepentingan politik, sehingga politik dalam surau dan sebagainya. Kita cakap dalam bab hukum. Apa penting kalau dari sudut politik? Dari sudut kepentingan, apa benda yang kita penting? Bukannya senang duit lepas pun duit habis. Dah lah kita tak dapat duit. Kalau kita tak dapat duit, lepas tu kena keluar pula duit sendiri. Penting apa? Ada benda penting langsung menyusahkan diri lagi? Ada. Dah menang tu dapat gaji, ini menang yang makin menyusahkan. Bukan menang menang mutlak, tuan-tuan, yang semakin menyusahkan. Dapat gaji 4,000, hak habisnya 30,000 sebulan. Dapat gaji 30,000. Dah dapat gaji 4,100 je. Habis sebulan maintenance paling komat 35,000. Paling sikit habis, tuan-tuan. Senang ke susah? Kalau kira senang, baik macam dulu masa tak ada okey rakyat, lagi senang. Orang tak mari tak duit, ni gayut pintu rumah. Subuh-subuh hari ada dah rumah, kadang ada petang. Suruh balik, dah mau balik. Lagi tak lebih, ikan merah ke, ikan tu. Dan tak balik. Jabat sekira lah. Senang ke susah? Lagi susah tau. Ni begitu. Apa kepentingan? Apa kita duduk dalam pas ni dapat tanah banyak tu?
Hak ada belakang tu pun kena tarik dah. Sekat. Lain lagi lah, tak ada. Apa kepentingan? Tak ada kepentingan, tuan-tuan. Tapi bila Allah Ta'ala kata al-kibriya'ur ridai, mana takabur itu adalah pakaian Allah. Manusia jangan ambil. Al-azamah, membesarkan diri, adalah kain Allah. Kain dia, pakaian dia. Nak besar apa? Kalau rupa kita comel, siapa dia bagi? Allah bagi. Kalau kita kaya, siapa bagi harta? Allah bagi harta. Kalau kita sihat, siapa dia bagi kesihatan? Allah belaka. Bukan hak kita pun, semua Allah Ta'ala bagi. Kenapa yang nak membesarkan diri sampai kepada satu peringkat membesarkan diri dia tu sehingga syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan kan semuanya Allah Ta'ala yang kurniakan kepada dia. Wa futihatis sama, dan dibuka langit, maka pecah-pecah bagi turun malaikat sekalian mengelilingi dengan segala pihak bumi, dengan segala pihak bumi ada manusia kepada mahsyar. Maka sekalian malaikat mati dengan tiup sangkakala yang pertama dan hidup di antara dua sangkakala itu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dibuka langit. Ini hari kiamat lah, cerita hari kiamat. Buka langit. Lepas buka langit, pecahlah. Pecah, maka turunlah para malaikat. Turunlah segala malaikat. Sekalian itu mengelilingi dengan segala pihak bumi. Lalu hala ataupun tujulah manusia itu kepada mahsyar. Maka sekalian malaikat mati dengan tiup sangkakala yang pertama dan hidup di antara dua sangkakala itu. Itu adalah satu dalil, dan ada hadis pun terang keadaan malaikat. Malaikat yang terakhir mati, itu disebut siapa dia? Yang terakhir-akhirnya mati, iaitu malaikat Israfil. Faham? Dan yang pertama dihidupkan ialah Israfil, iaitu malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Yang kedua, bagi bangun segala makhluk-makhluk yang pernah hidup di atas muka bumi, lalu mereka semua menuju kepada mahsyar. Jadi Nabi sebut 10 kelompok manusia yang mendapat azab. Ada manusia yang mendapat nikmat yang Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran. Orang yang mendapat nikmat. Apa dia golongan mendapat nikmat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini golongan yang dapat ketenangan. Dalam keadaan manusia bersesak-sesak, bersusah payah. Maklum, dalam hadis dah sebut nisbah kepanasan di padang mahsyar sepertinya matahari itu sejengkal atas kepala. Bukan matahari itu sejengkal atas kepala, tapi sepertinya kepanasan. Tuan-tuan bayang sekarang ni berapa kaki tuan-tuan? Kalau kena musim panas baru-baru ni, tuan-tuan tengoklah musim panas baru-baru ni, punyalah panas, demamnya, batuk keluar tuan-tuan, kepanasan. Itu panas. Belum pada tu bagi sejuk, lepas tu datang musim panas, kan? Baru-baru ni panas. Ini baru hujan sikit. Bayanglah panas berapa juta kaki ni ke atas ni, ke matahari ni. Kalau dah letak kepanasan tu, nisbah panasan sejengkal atas kepala, macam mana? Lagilah panasnya tuan-tuan. Lagilah panas. Dalam keadaan demikian, ada golongan manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada mereka senang, aman, tenang, dapat nikmat di padang mahsyar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang yang diberikan ketenangan. Siapa dia? Golongan yang radiyatan mardiyah,
yang reda kepada Allah, dan Allah Ta'ala pun reda kepada mereka. Reda dengan segala hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada satu pun dia buat kerja amal atas muka ni kerana atas bumi ni kerana menuntut mardatillah. Bila kita buat satu amalan tu kerana menuntut mardatillah, maka tak timbul masalah kita nak ikut manusia. Kita nak takutkan manusia dalam kerja-kerja ketaatan ni kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab mardatillah, kita nak menuntut mardatillah, sebab orang yang mendapat mardatillah inilah yang akan mendapat keredaan pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Dan dia reda pada Allah, Allah pun redalah kepada mereka. Ini suasana di padang mahsyar. Semua sekali bangkit, Allah Taala bangunkan bangkit makhluk-makhluk yang pernah hidup atas muka bumi ni. Kita ni tuan-tuan pergi pada Arafah ni, kena musim haji, ya Allah, manusia punyalah ramai. Ini yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata mahsyar, mahsyar syughra, itu mahsyar yang kecil. Dia bagi contoh bila berhimpun daripada Arafah tu, tengok punyalah lautan manusia, kan? Itu kecil, dia kata kecil baru, kecil. Di padang mahsyar, satu padang yang luas, yang semua makhluk yang pernah hidup atas muka bumi ni, termasuk jin dan sebagainya, akan berhimpun di padang mahsyar. Orang-orang yang dah mati lama-lama dulu berhimpun. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau kita tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak masuk golongan radiyatan mardiyah, bagaimana azabnya kita di sana nanti. Fakanat abwaba, maka jadilah langit itu jadilah langit itu berpintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalan akan segala bukit itu daripada tempatnya, maka jadilah ia seperti debu yang terbang oleh angin berhamburan. Lalu firman-Nya pada huru-hara Jahannam dan kelakuannya. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata fakanat abwaba. Allah Taala sebut, maka jadi langit tu dia berpintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Lepas tu dia kata bukit tu dia bergerak daripada tempat. Lepas tu dia jadi seperti debu. Bukan bukit-bukit je, seperti debu. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Taala sebut haba'an mumbasar. Semua benda yang ada atas muka bumi ni, dia akan jadi debu yang berterbangan. Habis semua jadi seperti tepung. Rumah hak kita dah habis puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Kereta hak habis ratus-ratus ribu. Semua benda yang ada atas muka bumi ni, dia akan jadi debu-debu yang berterbangan. Tak? Jadi rugi kita duduk atas muka bumi. Duduk atas muka bumi ni, kita beria-ria sangat pada benda-benda yang akan hancur lebur. Tapi benda yang akan menjadikan kita kekal, amalan-amalan kebaikan kita, pahala daripada kebaikan kita, yang ni kita tak. Kita banyak mencari saksi kelalaian, tapi kita tak kompos sebanyak mungkin saksi-saksi kebaikan kita. Kita tahu dah, harta yang kita belanjakan jalan Allah jadi saksi. Atau kita perbanyakkanlah saksi ni. Manusia-manusia yang kita berbuat baik kepada dia jadi saksi pada kita. Gitu juga harta-harta yang kita wakafkan, dia akan jadi saksi pada kita. Lepas tu jalan-jalan yang tempat kita berjalan untuk menuju kebaikan jadi saksi pada kita. Tempat-tempat yang kita duduk atas muka bumi ni, masjid ke majlis ilmu, dia akan jadi saksi pada kita.
Jadi kenapa kita tidak perbanyakkan saksi, mengumpulkan saksi-saksi kebaikan kepada kita di hari akhirat? Jadi saksi yang akan menyebabkan kita masuk dalam syurga. Itu kena kena buatlah. Tak, kalau umur kita ni berapa dah? Tak, sahabat, kalau macam saya 48 dah. 48 dah. Tinggi-tinggi hidup 15 tahun lagi tak dan kot. Wallahualam. Berserah pada Allah lah. Ikut mati di usia yang Nabi sebut, tinggi-tinggi pun 12 tahun lagi. Tak, 60 sampai 63. Tu bukan lama sangat. Bukan lama sangat. Ni dah lampu kuning dah ni. Dah kalau umur 50 lebih, apa tahun lagi lah hidup? Umur 55, mungkin 5 tahun lagi hidup. Kalau nak mati ikut usia Rasulullah yang kebanyakan manusia, tak ramai orang boleh hidup panjang dalam muka bumi ni. Tak, di zaman ni mana maktub? Dia paling tua kot, masuk dalam 80. Tak ada orang umur macam dia. Tak berapa ada dah. Arwah mak andak dah pergi dah. Maksud usia-usia dia tak berapa ramai. Tak ada. Banyak orang mati itulah umur 60. Zaman ini pula 40 lebih mati dah. Gaut, kencing manis, darah tinggi. Tak ada seorang bunuh dia UMNO. Yakit gitu je. Mana gitulah usia ni lebih kurang. Jadi kita pun gitulah. Kita akan mati dalam usia-usia yang lebih kurang gitu je. 60 lebih. 60 lebih ni kalau saya 48, 12 tahun lagi je lah boleh hidup. Kita nak kira kebiasaan. Dah lama ke 12 tahun tu? Kejap je tuan-tuan, kejap-kejap. Tak lama dah lah, berjam-jelik mati. Kita peristiwa kita kahwin kita ingat lagi. Ini bukannya baru 3 hari kahwin macam Zam tu. Kita malah ingat. Ni 20 tahun dah kahwin. Ingat lagi. Ertinya 20 tahun tu masa dia tak panjang. Ada sekejap kita boleh ingat lagi. Mana tak panjang. Dah belah dah anak aku. Tak perasan belah. Lupa. Kita masa tu tak panjang. Sudah ni dah warga besi lah kita ni. Kira-kira warga emas. Nak masuk warga emas ni terbaga dah ni. Kuning. Sikit lagi. Tapi dah tak rot dah ni. 40 lebih. Nak mandu malam tak apa nak boleh. Tak? Nak kerja macam dulu boleh kerja kontrak. Tinggi atap macam mana pun panjat. Selamba je tak ada hal. Panah boleh. Kalau kereta sorong melupuk-melupak banca semih. Len ni kucah kopi pun tak apa nak urut. Mana pun nak kucah semih. Tak urut. Mana usia. Jadi tak lama dah kita ni nak mati. Dalam keadaan begini, yang mesti pada kita ialah apa dia? Kita banyakkan saksi kebaikan kita di hari akhirat. Bahan ni yang akan tolong kita. Bila kalau dah sampai usia 60, 70, cari duit kerana nak kumpul, bodoh. Tak sedikit namanya. Tapi kalau kita cari harta tu kerana untuk kita dapatkan kebaikan akhirat, itu bagus. Tak, perbanyakkan untuk akhirat. Banyak. Dan masa muda kita ni dalam memang kaki ponten lah. Memang tahu lah muda. Muda. Tu kahwin dapat isteri. Mula-mula kahwin dapat isteri ni pasal malang ngomong. Jarang buat sejik. Kejap asal malang, kejap pergi Tesco, kejap pergi lah ke Pantang Jok, pergi lah ke mana lah berdua. Pergi dah. Itulah. Agak bila nak masa kita ni nak beribadat, agak masa tua dah. Tak, tua sikit. Dah anak dah besar-besar. Macam saya susah kok. Tua dah, anak kecil lagi. Payah juga. Okey. Jadi, itulah persiapannya. Kita kena sebanyak mungkin sebab kita ni nak mati.
Abang Mat tak tahu lah bila, umur dia 60 lebih lah. Jangan takut. Benda gini kita tak ada takut. Yang paling penting kita bersiap. Itu kita ayah takut. Mati berani, mati takut pun mati juga. Jadi UMNO pun mati, jadi PAS pun mati juga. Sama mati belaka. Ingat jadi UMNO boleh hidup lama ke? Tak. Mati kubur silaman tu banyak UMNO ada PAS. Setakat ni lah kubur tu yang saya kenal lah. Tak ada hal. Apa-apa dia tu patut kita bina lah, kompos sebanyak mungkin saksi yang akan menjadi saksi kebaikan pada kita ni hari akhirat. Yang itulah yang paling penting. Sampai situ kita segi minggu depan lah. Tak sampai ke kita kita tak sungguh lagi ngajar lagi orang kita. Gitu-gitu ya padan lah tu nasihat. Lepas tu isu terkininya MH370 tu memang kita tak tahulah. Dua hari lepas saya ni sebenarnya dah dipilih sebagai ahli jawatankuasa hak bebasan dewan. Jadi sekarang ni jadi orang kerajaan ni. Tak macam mana dipilih. Dipilih dari semalam mesyuarat kerajaan negeri lah bab hak kebebasan bersuara. Jadi dua orang yang dipilih, dua daripada PAS, seorang daripada DAP, seorang daripada PKR. PAS diberi penghormatan dua orang dia tiga, kita ada dua, saya dan Andan Surah yang dipilih. Surah dipilih untuk audit negeri, saya dipilih untuk hak kebebasan Dewan Negeri bersama dengan Leong Yuman. Leong Yuman ni anak dara Leong Ngah. Tak kahwin yang gitu. Pakai baju kurung mak. Baik. Jadi masalah MH370 ni hak kerajaan sendiri pun memang disembunyi. Ada perkara yang sememangnya mereka sembunyikan dan dia tak nak beritahu secara terus terang. Kita lihat di sana. Jadi saya pun tak boleh nak udah apa-apa lah hak tu. Tak boleh nak tahulah. Kemudian 21 hari bulan sidang dewan. Mula sidang dewan. Jadi kalau sahabat-sahabat nak pergi, elok juga persidangan ni pergi sekali-sekala tengok perjalanan sidang dewan 21, 22, 23, 24. Kemudian cuti 25, 26, 27 cuti 28, 29 pula. Jadi boleh duduk di bawah tu tengok TV. Kalau nak naik atas tu tempat terhad. Segi semak sangat pun kena pakai tie, kena semak berdoa lalu. Jadi payah pula nak tu, tapi duduk di bawah tu boleh tengok TV, makan minum semua disediakan. Makan kelas-kelas orang main. Pokok ni buat makan jangan main. Memang. Jadi boleh tengok perbahasan dewan supaya kita tahu macam mana perjalanan sidang dewan. Saya pun lebih banyak berbahas tu sikit-sikit je, lebih banyak melihat. Cuma yang ketiga ni insya-Allah banyak isu yang akan diketengahkan. Banyak sangat sebenarnya isu yang akan diketengahkan menyebabkan negeri Pahang ni lah, pertama isu balak, isu biji dan sebagainya yang penyelewengan. Sebab tu masa ada wakil rakyat dulu memang kita benci UMNO ni. Lepas ada wakil rakyat ni lagi benci. Sebabnya makin nampak, makin lihat satu penyelewengan. Sebab kita terpaksa kita kena cari isu. Jadi banyak sangatlah isu penyelewengan yang berlaku dalam negeri Pahang ni lah. Yang berlaku dalam negeri Pahang. Itu 21 hari bulan. Jadi siapa yang elok lah sekali-sekala pergi jenguk. 21 tu kalau boleh tak payah pergi. 21 tu saya pun malu nak keluar sebab kena pakai baju putih. Kena pakai songkok. Pakai piah dulu sila gocek sampai kat tu makan baju kerah nak angkat tiap tak boleh gocoh baju tu.
Kerah bergerobak. Ada. Malu nak makan. Oi 3,800 harga. Ha. 2 tahun sekali dia bagi buat baru. Kita tak buatlah, cukup dah. Jadi hari kedua tu, dia mula perbahasan. Mula perbahasan, boleh lihat perjalanan dewan tu macam mana cara dewan negeri tu beroperasi. Dia kena tahu juga. Sebab negeri Pahang ni negeri yang boleh dikatakan paling lama sidang dewan. Kalau Johor tu sehari je. Perak pun sehari. Memang tak boleh bahas tu. Mana orang pas tu gigi dengar dia cakap balik habis. Sehari je. Pahang 6 hari. Itu kelebihan yang ada dalam negeri Pahang. Itu kelebihan dia. 6 hari. Gaji wakil rakyat antara yang paling murah kali. Pahang. Mahal Kelantan lagi. Kelantan 8,000 lebih. Miskin-miskin Kelantan. Lawan pemandu apa Kelantan 1,000 dia bagi. Pahang 500. Bila 500? Daripada tahun 1986 dulu. 500 sampai lah sekarang 500 juga. Ini begitu. Jadi nak makan durian baru ni. Durian baperi belaka. Benda-benda lain tak ada lah. Saya pun tak ambil kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Setakat ni tak ambil. Alam perumahan, tak ambil kenderaan, semua tak ambil lah. Kalau saya beli kereta harga 100,000, dapat dalam 60 je lah. Saya tak ambil semua tu. Setakat ni tak ambil lah. Jadi itulah isu-isu yang terkini. Tak ada sangat. Bukan tak ada, payah nak cerita, kena pergi dewan lah. Cerita panjang. Kalau kita cakap bab buruk UMNO ni 14 hari 14 malam memang tak habis. Nak cerita buruk ni perangai duduk. Banyak sangat penyelewengan yang berlaku, tuan-tuan. Jadi saya pun diamanahkan untuk membahaskan isu agama. Dan kita dah bagi dah portfolio. Saya isu agama. Kebetulan saya seorang je ustaz. Seorang je ustaz yang ada dalam Pakatan Rakyat. Jadi berlawan dengan ada 6 orang lulusan agama di dalam UMNO. Tapi semua tak cakap ke, diam lah ke semua dah. Setakat ni tak ada yang panas sangat. Jadi insyaAllah kita sambung pada bulan yang akan datang. Nanti sampai kita ni boleh bacalah. Cuma Rumi tak ada lagi ni pun ni. Cuma kalau sebab saya ambil tafsir ni, sebab tafsir ni kita boleh ambil yang Rumi. Sebab dia secara harfiah je. Faham? Secara harfiah. Dan saya beri penjelasan pun secara harfiah sahaja. Secara mudah. Memahami ayat cukup. Jadi cukup sekadar itu dulu pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa, bertemu pada bulan yang akan datang. Jadi minggu depan Ustaz Nafih nak? Ustaz Nafih Ustaz Nafih. Jadi insyaAllah kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ni majlis yang mengeluarkan kita daripada kegelapan zulmat kejahilan kepada cahaya ilmu. InsyaAllah kita duduk dengar ni pun dapat pahala. Pendengaran kita akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, saksi pada kebaikan. Nabi pesan itu je, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadi kamu orang yang mengajar ataupun jadi orang belajar ataupun au mustami'an. Jadilah orang yang mendengar. Dia nak dapat ilmu, dia ikut tu je. Jadi kalau tak dengar, tak boleh, tak dapat. Walaupun martabat mustami'an tu hak paling lah kali, tapi itu adalah kebaikan pada kita. Jangan sampai kita tak dengar. Tak dengar habis Jahannam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.